Okey, bertemu lagi. Sekarang kita akan teruskan pembelajaran Microsoft PowerPoint 2019. Okey, kali ini kita akan topik yang kedua ni, sini kita akan masuk fungsi yang bahagian atas ni, menu bahagian atas. Alright, yang pertama home. Okay, so untuk paparan home, dia akan tunjukkan seperti ini. Ada clipboard, slide, font, paragraph, drawing, editing. Okay. Okay, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, saya ambil contoh dulu. Okay, yang ni lah, ambil contoh. Yang ni sebagai layout dia, sebagai template atau tema. Okay. Apa yang perlu kita buat untuk kita mengetahui fungsi? Okey, cut ni tujuannya adalah untuk memotong atau macam mana dia cut, dia potong sementara. Okey, dia sudah cut. Contoh slide ni, okey dia cut, kemudian kita mau paste. Paste dia munculkan semula. Okey, contoh di bawah sini. Okey, yang ni kita mau delete atau kita mau cut. Okay, saya akan tunjukkan. Okey, yang ni untuk slide pertama ni kita hendak cut, potong. Okey, kemudian kita letak dia di sini, di tengah. Kemudian kita paste. Alright. So, nampak dia punya fungsi cut tu adalah untuk memindahkan. Atau dengan cara lain, kalau tadi tu kita gunakan cut, boleh juga kita gunakan mouse, klik kanan lepas tu tarik. Tarik, kita letak di mana? Okey, contoh sini kita letak dia di page keempat. Okey. Memindahkan. Untuk memindahkan. Alright. Lepas tu this one copy and duplicate. Okey, duplicate ni tambahlah ada dua. Nampak. Bila kita duplicate, so yang ni dia akan ada dua. Duplicate. Okey. Okey, yang fungsi ni adalah untuk ni dia punya gambar. Okey, sebenarnya kalau tengok macam gini kan. Okey, ini adalah gambar. Maksudnya ni kita boleh cut juga. Okey, untuk cut ni klik kanan. Klik kanan, dia akan boleh cut, copy, paste. Okey, tapi nanti dulu kita go one by one. Kita step by step dulu kita pergi. Okey, seterusnya fungsi paste. Okey, fungsi paste ni alright. So di sini ada tiga. Ada tiga fungsi paste ni. Bila use destination tema, kita gunakan lokasi tema yang sebelum itu. Maksud dia samalah, atau keep source, kekalkan format, atau okey. Cuma yang dia paste itu adalah gambar sahaja. Okey. Kita ambil contoh sini. This one lah cantik. Okey, create. Okey. Satu lagi. Okey, itu copy paste. Okey, ini satu tema baru, satu template yang saya gunakan. Okey, new slide. Tujuan dia, new slide ini untuk membuat satu slide yang baru. Contoh nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, kita mahu tambah di antara page slide nombor 1 dengan slide nombor 2, kita mahu tambah satu slide baru. Okey. Okey, kita mau tambah di sini. So, kita klik dulu di sini, klik kanan pada mouse. Dan kita klik kanan, dia akan tanda seperti ini. Kemudian baru kita klik new slide. Okey, so dia akan slide baru. Okey, yang ni slide baru kita mahu gunakan kreativiti kita sendiri. Yang pertama, kita ubah dia punya layout. Okey, apa itu layout? Layout tu yang ni. Ni ada kotak sini, ni nama dia layout. Okey, ni pun layout. Okey, kita mahu ubah mengikut kesesuaian kita. Okey, sini ada title and content center. Okey, klik nampak sini. Title, lepas tu atau kita mahu ubah dia custom layout pun boleh. Okey, so ni basically dia terpulang kepada cara penggunaan persembahan yang hendak kita lakukan.
Okey, reset ni maksud dia reset lah balik. Okey, setting asal contoh yang ni, kita ambil contoh yang ni. Okey, kita reset. Alright. So reset tu dia setting balik kepada yang asal lah. Okey, section. Section ni bermaksud kita tambah satu. Okey. Contoh sini kita buat satu section. Ini kita namakan topik 1. Topik 1. Okey, rename. Okey. Nampak sini. Sini saya ada 1, ada 2. Ni tujuan dia, cara guna. Okey, rename section. Ni saya ambil topik 1. Rename. Kemudian ni kita ambil rename topik 2. Okey. So nampak. Sini dalam satu slide kita boleh letak topik 1, topik 2. So yang ni kita tambah lagi 1. Okey, nampak. So dia akan jadi seperti ini. Topik 1 ada 3 slide, topik 2 ada 12 slide. Kita mau tambah lagi section pun boleh, add section. So topik 3 pula. Okey. Ni topik 3. Okey. Nampak ada kesilapan. So kita cuma perlu tarik untuk adjust topik 1, topik 2, topik 3. Okey, ni bila kita buat satu persembahan, so dia ada topik 1, topik 2. Dengan cara ini kita boleh paparkan lah. Okey. So supaya tidak nampak kita punya slide itu terlalu panjang. Terlalu panjang maknanya dari topik 1, topik 2, topik 3 kita buat dalam satu slide sampai 150 slide. Okey, sebenarnya itu tidak perlu. Kita cuba perlu masukkan section sahaja. Alright. Kita settle bahagian slide. Kemudian kita masuk bahagian font. Okey, font. Font ni sini. Okey, bila kita klik, bila kita tidak klik pada tulisan, so setting bahagian font akan jadi kabur. Maknanya dia tidak berfungsi. Bahagian paragraf pun sama. Okey, tapi bila kita klik pada tulisan ini, setting pada bahagian font dia akan lebih jelas. Bermakna setting ini berfungsi. Okey, kita pergi satu persatu. Setting tulisan. Okey, tulisan ni kita mahu ubah. Okey, cara dia sinilah kita ubah jenis tulisan. Alright. So, example this one. Jenis tulisan telah berubah. Kemudian size. Size tulisan pun kita mahu ubah ikut kesesuaian. Okay, this one better. Okay. Kemudian sini pun kita mahu ubah bagi nampak cantik sikit dia punya tulisan. Kita ubah dia pergi cari yang sesuai. Okay, tulisan. Okay. Alright. Nampak? Dia berubah tulisan dan font. Tetapi dengan syarat kita kenalah klik dahulu pada tulisan tersebut, barulah format tulisan itu boleh diubah. Okey, fungsi lain sini adalah untuk membesarkan, tengok sini atas sebelah kanan ni, sebelah kiri, increase font size, tambahkan size font. Okey, kita mau tambahkan atau kecilkan. Okey, yang ni. Okey, kita mau kecilkan atau kita mau tambah. Okey. Atau kita mau padam. Ni untuk padam. Clear format. Okey, so dia balik kepada format asal. Format asal tulisan tersebut. Okey. Okey, seterusnya. Ni adalah untuk bold. Bold ni dia besarkanlah tulisan tu. Dia ditebalkan tulisan tersebut. Okey. Kemudian yang ni fungsinya untuk italic ni dia sengetkan tulisan. Nampak dia senget sikit, senget ke kanan. Okey, senget kanan. Tapi dia tidak senget ke kiri, dia cuma senget ke kanan sahaja. Okey, yang ni underline. Maknanya kita letakkan satu garisan di bawah tulisan. Inilah. Alright. Yang ni kita letakkan garisan pada tengah tulisan tu. Okey.
Okey, nampaknya. Okey, tengok sini. Dia tidak berfungsi. Sepatutnya dia ada gariskan tulisan. Tetapi ini makna dia jika tidak berfungsi, format atau setting tulisan tu dia tidak match dengan yang ni, dengan yang garisan ni. Kita ambil, kita cuba clearkan dahulu, clear format. Lepas tu, nampak. Kita clearkan dia punya format. Barulah nampak garisan, setting ni, garisan ni. Kalau tulisan yang tadi, tulisan tadi tu, mana tu, ni, dia tidak boleh, tidak matching dia punya setting. Setting pada tulisan tu tidak matching. So, dia tidak dapat gariskan di tengah. Tapi bila kita clearkan dia punya setting dan gariskan tengah tulisan, barulah dapat digariskan. Alright. Seterusnya. Okey. Kemudian, ni very tight. Ni dia punya setting tulisan jugalah. Okey. So, anything, apa yang kita buat sini adalah untuk setting ni, tujuan dia adalah supaya kita dapat adjust, kita dapat bentuk satu tulisan yang bersesuaian dengan kaedah yang kita mahu gunakan atau pembentangan tu yang mana sesuai. Sebab jika terlampau rapat, susah untuk dibaca. Okey. Jika terlalu jarak, dia akan memakan ruang. Jadi dia gunakan sini normal. Maknanya bila kita buat pembentangan dari ni, tengok yang very tight ni, sangat rapat ni. Orang bila kita buat pembentangan dari jauh tulisan tu, dia akan nampak bersambung dan orang yang dari jauh tidak akan dapat melihat dengan baiklah. So bila kita bentang begitu, itu tidak membantu. Maksudnya tulisan tu, setting yang kita buat tu tidak membantu dalam pembentangan. Okay. Alright. Kemudian ni untuk kecil atau besarkan tulisan. Okey. Nampak sini ni pun dia tidak berapa nampak ketara dia punya. Okey, dia punya setting tadi. Tidak apa. Okey, tengok sini tulisan ni. Kita ubah dia punya setting untuk apa? Okey, uppercase. Bukannya uppercase. Okey, tengok bentuk tulisan tu. So yang ni tulisan huruf yang depan tu dia kecilkan, yang selebihnya dia besarkan. Yang ni pula dia besarkan huruf pertama sahaja. Yang ni dia besarkan semua. Yang ni dia kecilkan semua. Yang ni dia kecilkan, dia besarkan hanya bahagian hadapan sahaja. Ini pun bergantung kepada pembentangan yang kita mahu buat. Okey, fungsi seterusnya adalah this one, text highlight color. Kita mau warnakan. Nampak? Sebab contoh, bila kita buat pembentangan, background kita warna gelap, tulisan pun warna gelap. Jadi tulisan itu tidak menonjol. Sedangkan tulisan itu adalah poin yang kita mahu sampaikan dalam pembentangan. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita meletakkan, salah satu kaedahnya adalah meletakkan highlight supaya tulisan tersebut lebih menonjol. Okey, starting out right. Okey, nampak? Okey, sekarang tulisan ini lebih menonjol apabila diletakkan highlight belakang. Okey. Okey, seterusnya kita klik lagi pada tulisan ini. Okey, inilah pula kita ambil contoh tulisan sebelah ni, tulisan kecil. Apa yang kita lakukan? Kita ubah color font. Okey, kalau tadi dia highlight font itu, tulisan tersebut, dia letakkan warna di belakang highlight. Yang ini pula setting untuk huruf tersebut, tulisan tersebut yang ditukar warna dia. Okey, contoh kita hendak lebih menonjol. Okey, kuning dia lebih menonjol. Okey, tapi sakit mata kalau kuning. Okey, this one lah. Okey, so color. Ni yang ni adalah setting daripada highlight tadi. Yang ni setting font bahagian color. Okey. Kemudian kita mahu tambah lagi more color. More color ni maksudnya kita buat sendirilah pilihan color mana, warna mana yang kita mahu gunakan. Okey, contoh. Okey, yang ni lah. Okey, tengok. Nampak suram, nampak gelap.
tidak sesuai. Tulisan ni kena lebih, dia punya color dia, warna tu kena lebih menonjol. Merah pun kurang sesuai. Inilah sesuai sikit. Kalau kuning dia terlalu light, dia terlalu terang. Okey, font. Kemudian kita masuk bahagian okey, untuk font ni, yang ini basic lah. Maknanya dia yang ditunjulkan, dia yang ditonjolkan, yang dinampakkan di ruang atas ni adalah basic setting. Okey. Dan kalau mahu lebih lagi, kita klik sini. Okey, so yang ni dia lebih detail lah dia punya setting. Okey, macam ni tadi, jenis tulisan. Lepas tu ASEAN font text ni, dia punya jenis jugalah masih. Tulisan, okey, regular. This one dia punya size. Yang ni size. Okey, underline style, color. Okey, underline style ni tidak ada. Okey, garisan ni, garisan. Okey, nampak tulisan ni dia ada garisan. Okey, sini. Kita besarkan lagi supaya nampak lebih jelas. Okey, nampak sini ada garisan. Kita contoh add you on. Kita masuk pergi, kita letak sini underline, garisan. Okey, letak double. Color kita mau letak color underline. Okey, this one. Okey, nampak dia akan tunjulkan garisan pada tulisan tu. So yang ni adalah untuk menunjukkan kita supaya attention lah, kita ambil perhatian kepada kita punya audience, orang yang kita sampaikan maklumat tersebut. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok apa lagi ada. Okey, character spacing. Ni character spacing ni jarak tulisan ni. Okey, ruang dia jarak. Expand pun boleh. Okey. Contoh kita ambil sini, kita tengok apa perubahan dia. Okey, mana tadi? Character spacing, normal, expanded. Okey, nampak jarak tulisan tu dia lebih, dia buka. Jarak tu dia lebih besarkan. Okey, itu untuk setting tulisan. Okey. Okey. Kita ambil contoh ni pula. Tadi tulisan, kita telah lihat tulisan. Okey, ni. Okey, kita ambil, kita klik juga pada tulisan ni. Kita klik pada tulisan. Kemudian kita pergi sini. Okey, kita masuk pada setting paragraph. Setting paragraph ni, sini, ni adalah untuk point. Okey, kita letakkan point. Yang ni point ni dia lebih sesuai. Contoh, okey, this one lah kita ambil contoh. Okay, if you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. Okay, yang ini kita mahu jadikan dia sebagai point. So kita klik pada sini, nampak. Okay, dia jadi point sini. Okay, dia akan jadikan dia bentuk point. Okay. Kemudian, okay, contoh yang ni, kita ubah dia punya setting. Okay. Nampak ni. So dia akan jadikan setting beginilah. Okay, sini pun kita letak juga. Okay, sini. Okay. Okay, contoh yang lebih mudah. Okay, sini sudah. Sepatutnya dia automatic. Bila kita tekan enter, sepatutnya dia keluar seperti ini, automatic. Okay. Oh, dia ada koma sini, patutlah. Pun tidak boleh. Okay, build numbering. Picture numbering. Okay, ni untuk setting. Kalau tadi kita letak dia cuma poin-poin, yang ini kita boleh tukar lah pergi nombor.
Okey, kita pilih ikut mana kita mahu. Kemudian yang ini number. Okey, dia punya number A, B, C, satu Roman, dua Roman. Okey. Atau kita letak point besar. Okey. Okey, nampak? So dia akan berubah. Semua akan berubah mengikut setting. Tapi yang pertama sekali kita kena kliklah pada tulisan tersebut. Baru boleh. Okey. Settle. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ni number tadi. Dan kita klik sini, kita pilih select pada tulisan, kemudian kita ubah setting. Okey, kita hendak dia ke kiri atau kita hendak ubah dia ke kanan atau kita hendak dia center. Okey, justify dia punya tulisan. Alright. Okey, kemudian setting ni text direction lah. Okey, contoh sini kita ubah dia vertical. Dia sengit ke tepi. Atas. Okey. Atau kita balik horizontal. So yang ni basically adalah untuk kedudukan tulisan tu, horizontal, vertical, rotate active. Okey. Ni rotate all text. Okey. Stack pun ada. Okey. Alright. So ni adalah fungsi untuk mengubah tulisan, direction tulisan tu. Okey. Kita boleh juga convert to smart art. Nampak ni. Okey. Tapi yang ni pun bergantunglah, maknanya bergantung kepada kesesuaian pembentangan. Okey. So sini dia akan jadi seperti ini. Bila klik sini kita ubah, dia akan masuk yang ni smart art tools ni, dia masuk lagi pergi setting design. Tapi kita tadi masih di home. So yang ini kita tinggalkan dahulu. Kita masih dalam home dahulu. Okey. Seterusnya yang ni pula kita masukkan. Kita mahu masukkan ni pula. Nampak ni. Okey. Ada line, kita boleh masukkan line, garisan, anak panah atau ni empat segi, bulat, bentuk. Okey. Yang ni contoh yang ni kita mahu masukkan. So kita klik saja tadi, kemudian kita buat begini. Okey, atau kita bagi ubah dia. Pergi sebelah. Okey. Okey. So yang ni anak panah lah. Alright. Ni convert art. Okey, convert art tadi dah. Ni anak panah. Yang ni anak panah atau kita memasukkan cube. Awan-awan pun ada, bintang. Kita klik sahaja satu kali, kemudian kita klik. Okey. Ni tujuan dia. Ni lah untuk kita masukkan. Alright. Kita masukkan awan pun boleh. Okey, ubah dia punya direction di sini. Okey. Tapi apapun ini adalah mengikut kreativiti masing-masing lah. Mengikut kreativiti masing-masing dalam pembentangan. Okey, seterusnya ni tadi kita boleh pergi setting average. Average ni contoh macam gini. Tengok sini. Okey, kita letak dia di sini. Okey, sekarang bintang ini dia menutupi tulisan. So kita mahu ubah dia. Kita ubah pergi setting arrange. Okey. Bring font. Maknanya dia diletakkan di hadapan atau bring back. Okey, nampak? Dia diletakkan di belakang. Di belakang gambar ni. Okey. Atau kita letakkan lagi bring forward. Okey, di tepi. Okey, so yang ni pun dia punya fungsi sama. Send background. Okey. Backward. Kenapa saya tidak berfungsi ni? Okey, pening saya. Okey, seterusnya quick style. Quick style ni, yang ni lah tadi. Yang ni.
Okey, yang kita masukkan ni tadi kita boleh arrange dia punya bentuk. Contoh gini atau kita ubah dia bentuk gini. Nampak? So akan ada perubahan mengikut pemilihan yang kita lakukan. Okey, gini kabur dia. Okey, nampak? Alright. Okey, fill shape. Ni semua ni untuk yang drawing ni, yang ni adalah setting dia lah. So, apa yang perlu kita buat untuk setting dia ni, masuk yang pertama sekali kita kena klik. Kita kena pilih pada apa yang hendak kita lakukan setting tu. Contoh ni, so kita mau ubah dia setting dia di sini. Okey, fill shape, kita letak dia warna hijau. So, dia letak warna hijau di dalam. Kemudian di luar tu masih ada warna biru. Okey, shape outline. Okey, tadi tu warna dalam, yang ni pula warna luar. Kita letak dia pergi merah. Nampak tu, ada perubahan warna merah. Okey, shape effect. Okey, untuk efek ni dia punya bentuk lah. Okey, contoh ni kita letak bayangan. Shadow, no shadow, this one. So, outer keluar lah. Untuk dia punya shadow, kita letakkan shadow. Letakkan bayangan. Okey, yang ni tidak berapa jelas. Lebih jelas kalau kita ambil new slide. Okey, kita masukkan ni supaya nampak lebih jelas. Ubahlah, sudah bintang tadi sudah ada. Kita ubah, kita cari bentuk yang lain pula. Ni lah. Okey. Okey, sini masih di bahagian home. Okey, di bahagian home ni, masih di bahagian home. Okey, effect, shape effect ni. Okey, tengok sini. Kita ubah dia, pergi kita letakkan shadow, bayangan lah. Nampak di belakang tu, dia telah wujud, dia tunjukkan satu bayangan atau bayangan di bawah. Okay, yang ni pun bergantung kepada kita punya ni. Tapi ingat, bayangan ni, bila kita buat pembentangan kamera, bukan gambar ni, kita bayangkan bahawa cahaya itu daripada hadapan. So, yang kita tunjukkan ni, bila kita letak bayangan, dia punya shape ni, kita mesti dia tonjolkan sedikit supaya lebih nampak menonjol. Atau kita buat dia 3D. Okey, banyaklah. Ni bergantung kepada kita punya kreativiti masing-masing. Okey, dan boleh cubalah untuk yang ni. Nampak dia lebih menonjol, dia bentuk 3D. Okey, kita mau letakkan dia punya color belakang glowing sikit pun boleh. Nampak ada perubahan. Okey. Alright. So, yang ni edit ni file untuk tulisan lah, untuk tulisan Hcash. Contoh kita letak sini WRITE, right. Okey, mana yang ada tulisan right tu, dia akan terus. Yang ini search lah, untuk find, untuk search. Atau kita mau ubah tulisan, replace tulisan. Okey, replace. Okey, tulisan white kita tukar dengan right tulis, kita tukar dengan read, R-E-A-D. Contoh. Okey, next. Okay, replace. Replace all. Okey, close. So, tulisan tadi sini right, dia tukar pergi read. Ni. Tadi sini right. Kemudian bila kita replace tulisan tu, dia jadi dia right. Asal dia right tulis. Kemudian setelah kita ubah replace tadi, replace tulisan tu, kita tidak perlu edit daripada sini, tidak perlu. Tapi kita replace. Ini lebih mudah lah, lebih cepat. Kita cari satu perkataan yang silap kita buat, atau kita mahu ubah dia punya maklumat tu, dengan cara ini lebih cepat. Okay, replace. Okay, nampak. Okay, close. Okay, nampak. Tadi ada tulisan, kita klikkan, so dia akan ubahlah. Tengok RIT. So dia cuma ubah RIT. Okay, semula kita buat replace all. Okay, nampak dia sudah ubah red, baca. Okay, yang tu fungsi. Okay, seterusnya kita masuk kepada fungsi okay, still record.
Okey, masuk kepada fungsi insert pula. Okey, insert. Fungsi insert. Okey, contoh kita masuk sini, kita new slide lah. Kita new slide. Kemudian kita masukkan table. Table jadual. Alright. Ni tarik atas. Okey. Insert. So kita dah telah masukkan jadual timetable. Alright. Kemudian insert picture. Yang ni faham tadi ya. Ini table, masukkan jadual. So setting untuk jadual ni, bila kita masuk setting jadual, dia atas tengah ni. Ni setting untuk jadual table tools. Tapi tidak apa, itu nanti kita masuk kemudian. Kita habiskan dulu yang ni. Tapi rasanya bolehlah kita masuk dulu setting timetable. Okey, setting timetable. Okey, contoh sini design dia, kita masuk kepada design. So untuk kita ubah setting ni, kita klik dahulu pada timetable tersebut, baru kita tengok di atas table tools. So dia akan ada kalau sini design atau layout. Design and layout, ada dua ni. Okey, pertama design, bentuk jadual ni. Okey, yang mana kita mahu hendak pilih ikut kesesuaian. Alright. Setelah kita pilih jadual ni ikut kesesuaian yang kita mahukan, kemudian kita ubah dia punya warna mengikut kesesuaian yang kita inginkan. Okey, bila kita klik, contoh kita klik sini. Okey, kita mahu ubah. Okey, kita klik ni adalah kawasan yang ingin kita lakukan perubahan, sama ada segi warna atau bentuk. Okey, kita ubah dia punya warna, pergi warna merah lah, merah. Nampak? So telah wujud perubahan warna. Okey, seterusnya border. Okey, garisan. Kita letak all border. Kita wujudkan semua garisan. Nampak garisan hitam tu? Ni adalah garisan sebab kita telah masukkan dia punya border. Kalau kita tidak mau, no border lah. Atau kita hendak garisan tu cuma di tepi sahaja. Okey. Okey, so yang ni dia buang. Di tepi tu dia buang. No border bahagian tepi. Okey, outside border. Okey. Kita masukkan balik. Border. Okey. Kemudian cara dia kita kosongkan dulu. Okey, semua sudah tidak ada border. Kemudian baru kita masuk pula pergi outside border. Alright, nampak. So dia di tepi sahaja ada garisan border hitam itu. Okey. Kemudian efek. Efek ni macam tadi jugalah. Sebab ni gambar. So dia ada, kita boleh buat efek lebih menonjol tulisan jadual yang kita buat ni. Okay, sorry. Alright. Okay, ni adalah bentuk lah. Bentuk yang mana lebih sesuai kita gunakan. Ini pun bergantung kepada individu tu. So tulisan sini kita letak sini Isnin. ISNIN. Nampak tulisan tu. Tulisan ni pun kita boleh ubah dia punya setting pula macam tadilah yang setting tulisan tu. Sini pun dia ada shortcut untuk setting tulisan. Kita ubah dia pergi color putih. Okey. Lepas tu kita letak dia center. Okey. Kemudian kita hendak cantikkan lagi tulisan ni dengan cara color tadi. Kemudian okey, tema ni style tulisan. Kita hendak tonjolkan tu tulisan. Okey, mana yang sesuai? Okey, contoh yang ni. Okey, kita besarkan. Okey, tulisan ni nampak tenggelam. Tulisan ni nampak tenggelam. Kita mahu tonjolkan lagi, kita ubah dia pergi. Kita cari supaya dia lebih menonjol. Okey, reflect shadow. Okey, ni untuk bayang-bayang lah. Kita hendak letak bayang-bayang. Okey. Yang ni setting tulisan. So apa-apa pun, yang ni untuk kita melakukan perubahan, kita kenalah klik dahulu pada bahagian yang kita ingin lakukan perubahan tersebut. Okey. Okey, contoh lagi kita masuk kepada drawing border. Drawing border ni lukisan untuk dia punya garisan ni.
Kita mau padam dia punya garisan tu pun boleh. Kita padam sini, atas sini. Tapi ingat first kita kena ambil ni, erase ni, pemadam. Okay, atau kita mau lukis table. Kita mau tambah garisan. Okay, kita tambah di sini. Alright, nampak? Kita tambah table. Okay, nampak tu? Kita tambah lagi table. Okay, nampak? Kat sini table, nampak tu? Kat sini dengan sesuka hatilah kita buat table. Bukan sesuka hatilah, ini ikut keperluan, cara atau apa yang kita mahu tunjukkan. Okay, itu adalah untuk table. Setting table. Okay, lepas tu layout. Layout ni kita mahu tambah secara keseluruhan. Okay, kita klik dahulu sini tadi. Kita klik sini, kita mau tambah satu lagi ruang di bawah ni. Contoh, kita mau tambah ruang di bawah ni. Dengan cara kita klik dahulu sini, kemudian kita pergi layout. Tambah insert below. Okay, tambah ruang di bawah atau di tepi ni. Ini right, sebelah kanan. Okay, ini left. Nampak tu? Terlalu banyak. Tidak cantik lah, tidak cantik. Kita delete dulu. Padam. Okay. Yang tu untuk setting menambah kolom garisan. Okay. Kemudian seterusnya kita masuk setting, masih di layout. Cell size. Cell size ni yang ni dipanggil cell ni. Okay. Dia punya size tu. Ni ada dia bagi tahu. Bila kita klik, dia akan tunjukkanlah berapa size. Okay. Okay. Yang ni tulisan. Ni atas ni adalah setting yang ni untuk tulisan dalam kolom ni. Okay, sinilah kita letak insert. Tadi masuk insert table. Kita letak sini lah satu table ya. Okay. Okay, tulisan kita copy ni. Okay, kita letak sini untuk sebagai contoh. Okay, kemudian kita boleh besarkan lagi mengikut kesesuaian. Okay, more than dream. Okay, kita pergi layout. Tulisan ni dia berada di sebelah kiri. Kita hendak dia berada di center atau di sebelah kanan. Okay. Ini pun sama lah direction horizontal macam tadi jugalah. Okay, dia still sama dia punya setting tu. Okay, yang ni pula kedudukan tulisan tu. Region bottom. Okay, yang ni dia tengok tulisan tu berubah di tengah, kemudian yang ni berubah ke bawah, kita letak dia di sebelah atas pula. Okay, so yang ni pun sama ikut kesesuaian. Apa-apa pun yang kita buat adalah mesti mengikut kesesuaian pembentangan kita. Okay, yang ni cell margin ni untuk setting ni, setting kertas ni lah, slide ni. Okay, contoh sini kita letak arrow. Ni yang ni dia punya fungsi bila kita print. Yang ni. Fungsi ni bila di print barulah nampak dia punya fungsi di sini. Okay, kemudian ni samalah yang ni untuk size kolom ni, table, size table. Okay, kita mau letak dia di depan, belakang. Okay, contoh macam gini kan. Okay, dia tertutup. So kita mau letak dia di belakang, kita bring forward. Okay, kita bring forward. Okay, send backward. Okay, tulisan tadi. Kita letak dia, tulisan tadi kita letak di depan. Nampak? Tadi tulisan tu berada di belakang. Jadi, tulisan tu sekarang berada di depan. Ni. Okay. Okay, nampak? So, ni adalah setting dia lah.
Okay, kalau yang belakang ni dia adalah gambar. Okay, so dia ada format gambar begini. Gambar ni pun dia ada setting dia, format. Okay, contoh di atas ni, tengok sini gambar. Okay, format gambar ni. Okay, kita masuk pergi gambar pula. Tadi tulisan dengan timetable, sekarang kita masuk, kita klik pada gambar, kemudian dia akan hantar kita pergi format. Okay, remove background. Okay, nampak ni, kita buang dia punya background. Okay, atau kita buat correction. Kita mau dia lebih light, lebih terang, atau kita mau dia lebih gelap. Tulisan tu akan gambar tu akan jadi gelap. Atau kita mahu dia ni terlalu terang pula. So ini pun bergantunglah kepada kesesuaian. Apa-apa pun semua ni berbalik kepada pengguna, bagaimana untuk mengubah mengikut kesesuaian yang diinginkan. Tapi ingat, gambar jangan sampai gambar background kita itu menutup poin-poin yang kita type ni. Okey, apa yang kita mau tunjukkan jangan sampai ini tertutup oleh kerana kontra dia dengan dia kena kontra. Lebih poin ini kena lebih menonjol daripada gambar. Sebab gambar ni hanyalah sebagai background sahaja. Okey. Tak masih dalam format gambar. Okey, color. Ni pun kita boleh ubah dia jadi hitam putih. Okey, nampak. So dia ada background belakang tetapi dia ada kabur. Okey. Alright. Kemudian okey, kita boleh letak efek lagi. Artistic effect. Okay, contoh yang part sikit ni. Nampak tu. So dia akan ada efek pada gambar tu. Atau kita mahu ubah dia pergi dia nampak lebih ni glow pada tulisan kanan tepi. Okey, so ingat apa yang perlu kita buat adalah klik pada gambar tu, kemudian pada format. Okay, picture tools. So kita boleh adjust. Okay, kemudian kita letak lagi sini dia punya frame. Kita mahu letak frame pada gambar tu. Okay. Yang ni lah kita pilih frame mana yang sesuai. Okay, contoh yang ni lah kita ambil. Alright. So dia akan jadi seperti ini. Okay. Kemudian kita picture border. Okay, ni garisan tu lah. Ini border ni, garisan tepi ni frame dia. Kita mahu ubah. Contoh pergi color biru. Okay, picture effect. Ni samalah dengan yang tadi. Gambar tu. Okay, 3D. Okay, kita buat reflection sikit, glow. Okay, mana bagus. Okay, ambil contoh. Okay, yang ni je lah. Alright. Dah. Okay, so ingat setiap perubahan tu dia punya kata kunci mestilah bersesuaian. Okay, jangan pula kita mahu ambil semuanya setting menyebabkan apa yang kita buat tu nampak crowded sangat. Okay, seterusnya. Okay, yang ni pun sama. Text ni arrangement. Kemudian ni yang format tadi. Okay dah. Okay, baru kita masuk pergi insert. Okay, home tadi sudah. Insert table dengan gambar. Okay, seterusnya kita masuk pergi online picture. Online picture ni maksudnya kita ambil gambar secara online. Kita klik dia. Okay. Contoh kita ambil mana yang bagus. Antum lah. Okay, this one. Okay, insert. Nampak tu. Kita telah ambil gambar. So, yang ni kita boleh buat jadikan dia sebagai background pula. Okay, contoh ini kita ambil sebagai background. Kita cut dulu.
Okey, untuk kad tu kita klik kanan pada mouse, so dia akan keluar seperti ini. So ni pun adalah setting jugalah. Okey, kita cut dulu, kemudian kita masukkan sini. Okey, klik kanan, paste option. Okey, use destination theme atau picture. Okey, kita ambil picture ni. Okey. Okey, kita sudah ambil picture, kita sudah ambil gambar ni. Alright, okey. Kemudian, bolehlah seperti tadi kita setting format dia, picture. Okey, atas ni kita mau masukkan tulisan, boleh. Contoh kita mau masukkan tulisan sini, tapi sebelum tu, okey kita letak yang ni, bring forward ke depan, backward. Okey, nampak tu. Backward lagi, so dia akan keluar template yang pertama tadi. Backward lagi, okey nampak. So sekarang dia berada di belakang. Dia akan letakkan gambar itu sebagai background. Alright, insert. Okay, itu ambil gambar secara online atau screenshot. Screenshot ni macam biasalah. Okay, contoh sini. Okay. Ni. Okay, design. Insert. Okay, screenshot. Pilihlah mana gambar yang kita mau screenshot. Silap. Okay, seterusnya. Shape. Ini yang samalah macam tadi juga. Kita masukkan. Pilih mana. Kemudian ikon pun boleh. Kita masukkan ikon. Inilah ikon. Analitik. Okay, contoh kita mau ambil. Okay, ni lah. Turki, ayam Turki. Ayam merak, burung merak. Tu, nampak tu. Burung merak. Okay, kita jadikan ikon. So, untuk ini pun kita, kalau kita mau cantikkan, kita masuk pergi sini. Klik kanan pun boleh. So, dia akan color, dia tukar. Okay, ini lebih mudah lah. Kalau kita tidak mau gunakan yang di atas ni, menu bahagian atas, kita boleh klik kanan pada mouse. Klik kanan, dia akan jadi begini. Okay, change grafik pun boleh. Okay, kita ambil contoh from. Okay. Okay, ni kita insert. Okay, samalah dia punya cara. Okay, seterusnya 3D model. Okay, ni kita mau masukkan semua ni insert lah. Dah masukkan insert. Okay, contoh yang ni. Mana yang bagus? Okay, inilah kita ambil. Okay, this one insert. Okay, dia makan masa sikit. Insert 3D model. Lambat dia loading. Okay, so kita boleh letak sini. Okay, dia punya bentuk pun kita boleh ubah. Ni. So dia 3D. So, nampak tu. Kita boleh letak. Dia ikut kesesuaian. Contohlah sini kita mau letak. Okay. Kita sesuaikan gambar 3D ini mengikut gambar tu lah. Okay. Kita singkatkan sikit. Alright. Nampak. Okay, itu gambar 3D. Kita masuk insert tadi model 3D atau kita mau masukkan smart art. Okay, ini pun ada beberapa pilihan. Semua ni mengikut kesesuaian jugalah. Okay, smart art. Okay, contoh kita ambil yang mana yang ni. Okay. Alright. Sini kita boleh masukkan lah apa-apa isi penting. Isi penting. Okay. Isi sini pendahulu. Sini maklumat. Okay.
So dia akan okey, untuk yang ini pula dia punya tulisan tu, font tu, dia akan automatic adjust mengikut kebesaran atau ruang yang ada pada uh, yang ni lah. Okey. Kemudian carta pun sama. Kita masukkan carta. Okey, kalau kita mau tunjukkan maksud pembentangan tu, kita mau gunakan carta pun boleh. Okey, kita cuma perlu masukkan carta. Alright.